بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت. Jom ke Little Genius Preschool. Ianya program prasekolah untuk anak-anak berumur 4 hingga 6 tahun. Insya-Allah, anak-anak boleh membaca, menulis, mengira dan bersolat. Berkonsepkan Islamik, Inggeris dan Montessori. Tadika Little Genius turut bekerjasama bersama Helsinki International School Finland bagi cawangan terpilih. Hubungi 012-205-8248 atau layari littlegenius.com.my. Little Genius Go! Realisasikan impian BMW anda di pameran Joy Meets You. Anjuran Ingress Auto Bandar Puteri Puchong. Nikmati tawaran menarik, rebat eksklusif serta servis percuma dengan jaminan 5 tahun. Segalanya menanti anda di IOI City Mall Putrajaya dari 12 hingga 16 Oktober 2022. Ingat BMW, ingat Ingress Auto. Tertakluk pada terma dan syarat. Ayo bersama-sama dalam infak pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak. Percayalah, sesungguhnya tidak akan berkurang harta dengan melakukan sedekah. Anda terus boleh berinfak melalui laman sesawang masjidsungaipusu.com atau ke akaun Bank Islam 1416-2011-000520. Jom infak. Bercucuk tanam, Milagro berbunga-bunga, Milagro subur menghijau dengan Milagro. Baja Milagro, baja organik, tanaman sayur dan buah-buahan tumbuhnya cepat dengan Milagro. Guna baju Milagro. Dapatkan dari ejen seluruh Malaysia. Layari Facebook baju Milagro untuk info lanjut. Milagro, booster tanaman anda. Hasil cepat, hasil berganda. Assalamualaikum. Rakyat Malaysia dinasihatkan untuk sentiasa berwaspada dengan tipu hela skamer. Jangan panik dan jangan ikut arahan dari pemanggil yang tidak dikenali. Ingat, tabung haji tidak akan meminta maklumat peribadi atau membuat transaksi kewangan melalui panggilan telefon. Jangan jadi mangsa penipuan skamer. Saya, Datuk Seri Syed Saleh Syed Abdul Rahman, Pengarah Eksekutif Haji. Kalau curiga, jangan percaya. Nasihat ini dibawakan oleh Lembaga Tabung Haji. Bermula 15 September ini, nantikan isyarat memanggil dan jadi pemanggil terpantas dalam kuis inspirasi setiap Isnin hingga Jumaat di Radio IKIM. Menangi sebahagian wang tunai atau wang terkumpul sebanyak RM6,000 dengan hanya menjawab soalan pengetahuan am yang mudah. RM100 akan menjadi milik anda bagi setiap jawapan yang betul. Jika tiada pemenang, wang tersebut akan digandakan dalam segmen seterusnya. Dengarkan isyarat memanggil dalam segmen Warna Pagi IKIM dan Destinasi IKIM dan menangi wang tunai hari ini. Maklumat lanjut, terma dan syarat layari laman web www.ikim.my. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Dan ku hadir, aku
dan kasihmu. Sungguh aku tak layak untuk syurgamu, namun kau sanggup untuk nerakamu. Karena itu ku rela padamu agar tidak bidanya kasih. Selangkahku rapat kepadamu, seribu langkah kau padaku. Tak pegang punanku langit tinggi, Afico, minyak urut aromaterapi yang diperkaya dengan daun bidara, minyak zaitun, minyak kelapa darah, minyak kayu putih dan serai wangi. Memberi kesegaran, ketenangan serta kelegaan. Hidu, sapu dan urut. Temui Afico di Pasaraya Maidin, Lulu, Sakan, toko-toko jamu, farmasi dan kedai runcit berdekatan anda. Afico, lega, segar rasa. Im, Pian, pening kepala lah. Saya nak bagi komisen hujung bulan, tapi tak jumpa data ejen stokis. Aduh. jangan serabut Pian. Guna je Agent to You. Agent to You ada sistem yang boleh urus semua data stokis ejen dropship, kiraan komisen automatik, pantau aktiviti pasukan dan banyak lagi. Klik-klik terus dapat. Ejen to you? Ya, Agent to You bukan sekadar sistem. Daftar je dekat agenttoyou.com. Kembangkan perniagaan impian anda dengan menggunakan Agent to You. Ejen to you. Sama-sama lain. Bercucuk tanam, Milagro berbunga-bunga, Milagro subur menghijau dengan Milagro. Baja Milagro, baja organik tanaman sayur dan buah-buahan tumbuhnya cepat dengan Milagro. Guna baju Milagro. Dapatkan dari ejen seluruh Malaysia. Layari Facebook baju Milagro untuk info lanjut. Milagro, booster tanaman anda. Hasil cepat, hasil berganda. Ika, jom makan, aku belanja. Jom. Tapi jom. Aku nak beli Wildan Fresh. Wildan Fresh, apa tu? Wildan Fresh, susu kambing segar UHT pertama keluaran Wildan. Diperbuat daripada 100% susu kambing segar. Ni aku dah pun cari laman web Wildan. Menarik. Wildan Fresh ni tanpa sebarang gula dan bahan pengawet. Kaya dengan khasiat omega 3 dan 6 pula tu. Kan? Yang penting Wildan Fresh ni tak rasa hamis kambing pun. Packaging Wildan Fresh ni pun comel, mudah dibawa dan diminum di mana-mana. Dapatkan sekarang, hubungi 019
0399653166 atau layari website wildan.com.my. Nah, yang ni aku belanja kau. Macam ni, hari-hari nak Wildan Brand. Segarnya. Kota Kinabalu 93.9 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah, untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Ya, syukur alhamdulillah kita nak teruskan lagi perbincangan kita, rancangan kita, kuliah kita di petang Khamis ini menerusi rancangan pengajian ilmu akidah dalam rancangan Imanuna Iman Kami. Ya, alhamdulillah. Dan untuk para pendengar boleh tonton di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Untuk waktu ini kita membawa secara langsung di situ. Dan untuk para pendengar ada soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 011290404004. Betul. Dan terus kita nak mengalu-alukan kehadiran tetamu kita yang dah pun sedia di konti kita iaitu Al-Fadhil Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti, pensyarah dari Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa khabar Doktor? Kaifa haluka? Alhamdulillah bikhair. Kaifa halukumah? Alhamdulillah bikhair insyaallah. Tamam. Kaifa al-barihah? Tamam. Allahu akbar. Alhamdulillah. Bagaimana semalam? Okey semua. Kullu syai' ala ma yuram ya Doktor. Alhamdulillah. Hadza huwa al-muhim. Allah. Baik Doktor, terima kasih Doktor masih lagi setia bersama kita di Radio IKIM ini untuk teruskan rancangan pengajian ilmu akidah. Dan kita masih lagi buka ruang peluang kepada sahabat kita kan Mona? Ya, betul. Untuk anda boleh berinteraksi dengan kita, hantarkan pertanyaan dan juga persoalan. Ya, boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Masih bersama untuk mempelajari dalam kitab Mutiara Ilmu Aqidah 100 soal jawab asas aqidah, terjemahan kitab Al-Jawahirul Kalamiyah. Ya, betul. Dan pada kali ini kita nak membincangkan dengan tajuk beriman dengan qada dan qadar. Jom kita buka kitab ini, kita hayati satu persatu, ingat dan juga serap-serapkan dalam diri kita insya-Allah. Ya, dan untuk waktu ini bersama Doktor untuk mukadimahnya. Silakan Doktor. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada yang dihormati Tim Mona, Doktor, kepada saudara Syafiq, kepada segenap ahli akademik di Institut Kefahaman Islam Malaysia, kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang berada di luar sana, wabil khusus yang pendengar setia di rancangan Imanuna pada petang Khamis 5.15 petang. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, insya-Allah pada petang yang mulia ini kita meneruskan pengajian kitab Mutiara Ilmu Aqidah di dalam perbahasan iaitu Al-Iman bil Qada'i wal Qadari, atau kita bahas iaitu beriman dengan qada dan qadar. Dan ini insya-Allah iaitu perbahasan terakhir daripada perbahasan rukun iman. Ni. Jadi tak sedar kita dah nak dekat akhir dah ni. Ni. Waktu berjalan dengan laju. Dan itu adalah qada dan qadar, Syafiq. Kan? Itu qada dan qadar, tuan-tuan dan puan. Jadi boleh melihat di dalam buku muka surat 109 perbahasan yang ke-6 beriman kepada qada dan qadar. Su'alun, pertanyaan. Qala mu'allifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Amin. Mal i'tiqadu bil qada'i wal qadari, iaitu soalan, pertanyaan dia, bagaimanakah beriktikad dengan qada dan qadar? So macam mana iktikad dengan qada dan qadar? Itu pertanyaan dia. Sebab ini perbahasan yang termasuk membuatkan umat Islam berpecah.
Ada yang kata, kenapa kita kena berpecah? Kita memang tak nak berpecah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jelas. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sataftariku ummati ila salasa wa sab'ina firqatan. Jadi baginda SAW dah nampak dah dan dah tahu dah umatku akan berpecah sebanyak 73 golongan. Salah satu daripada perpecahan tersebut adalah kerana salah faham tentang qada dan qadar. Jadi ada golongan yang dipanggil dengan Jabariyah. Jabariyah tu macam mana? Jadi dia tak nak solat, tak nak apa. Dia kata dia semua Tuhan dah takdirkan aku buat macam ni. Aku tak payahlah buat semua ni. Jadi bagi dia tak ada dah. Ini perbuatan. Kalau dia mencuri. Contoh dia mencuri ni. Dia kata ini bukan aku curi. Ini Tuhan yang curi ni. Ini. Jadi ini jelas salah dan sesat lagi menyesatkan. Ada pula golongan Qadariyah. Qadariyah ni macam mana? Ini semua adalah perbuatan aku. Aku yang menentukan nasib diriku sendiri. Allah tak berhak menentukan nasib makhluknya. Semua yang berlaku ini adalah berlaku kerana usaha manusia, usaha makhluk. Ini. Itu juga golongan yang sesat. Lalu bagaimana pula? Ada golongan Mu'tazilah. Di tengah-tengah konon ni lah. Tapi tak tengah juga. Dia kata kalau buat baik, ini datang daripada Allah. Kalau dia buat buruk, itu manusia tu yang buat dosa. Dia buat macam tu. So, of course, dengan berbagai mazhab yang ada di dalam Mu'tazilah. Itu juga tak betul. So, macam mana yang betul? Ni kita tengok apa yang nak kata ni. Okay. Jawaban. Qala mu'alif rahimahullah. Jawab. Huwa an na'taqida anna jami'a af'alil ibadi sawa'un kanat ikhtiyariyatan مثل القيام والقعود والأكل والشرب أو اضطرارية مثل وقوع كائنة بإرادة الله كائنة بإرادة الله تعالى وتقديره لها في الأزل وعلمه بها قبل وقتها. Yang bermaksud tuan-tuan dan puan hadirin wal hadirat hafizakumullah, iaitu apa? Iaitu kita meyakini bahawa semua perbuatan hamba, iaitu manusia, sama ada dalam bentuk ikhtiar, iaitu pilihan, perbuatan yang berbentuk pilihan, seperti duduk, seperti berdiri, duduk, makan dan minum, ataupun ittirar, iaitu terpaksa, seperti jatuh, itu berlaku kerana kehendak dan takdir Allah sejak azali dan dia mengetahuinya sebelum waktu terjadinya. Ini. Jadi seperti firman Allah SWT, sesungguhnya kami menciptakan tiap-tiap sesuatu menurut takdir yang telah ditentukan, surah Al-Qamar 49. Ini. Jadi hadirin wal hadirat hafizakumullah, apa maksud daripada kalam beliau ini? Iaitu qada dan qadar, kita i'tiqad semua pekerjaan hamba sama ada ikhtiari. Ikhtiari itu adalah pekerjaan yang bersifat pilihan. Seperti kita pilih, saya pilih untuk datang menyisakan waktu untuk mengajar misalnya. Kita pilih laporlah nak makan, kita pun makan. Lagi ikhtiari. Kita pilih untuk tak pergi. Tak pergi mana contohnya? Tak pergi suatu tempat. Kita pilih untuk tak pergi. Hakikatnya semua ini tuan-tuan dan puan-puan adalah merupakan kainatun bi iradatillah. Iaitu adalah wujud kerana kehendak Allah dan takdirnya sejak azali, dan ilmunya Allah SWT dah tahu perkara ini sebelum ia terjadi. Atau pekerjaan ittirariyah. Ittirariyah itu maksud dia terpaksa. Pekerjaan yang terpaksa
Nah, insya-Allah kita akan syarah setelah ini. Baik, insya-Allah kita akan sambung lagi selepas ni dan anda jangan ke mana-mana, terus kekal di setiap platform media sosial kita di Facebook dan juga di YouTube IKIM. Ya, betul. Dan untuk anda ada soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media di ruangan komen. Dan untuk waktu ini kita berehat seketika, kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Suburban 106.2. Baginda Junjungan Agung Sayyidina Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima adalah manusia yang paling sempurna bentuk tubuh dan budi pekertinya, lagi luhur zat dan segala sifatnya. Baginda adalah seorang insan yang sangat pemalu dan rendah hati. Baginda membaiki sendiri sandalnya, menampal pakaiannya, dan memerah susu dari kambingnya. Baginda melayani keluarganya dengan perilaku yang baik. Baginda mencintai fakir miskin, duduk bersama mereka, menjenguk orang-orang sakit di kalangan mereka, mengiringi jenazah mereka, tidak menghina orang fakir, dan sama sekali tidak membiarkannya fakir. Baginda menerima permintaan maaf dan tidak bertemu seseorang dengan sesuatu yang tidak disukainya. Baginda berjalan dengan janda-janda dan hamba sahaya. Baginda tidak gentar kepada raja-raja. Marah dan redhonya baginda itu semata-mata kerana Allah Ta'ala jua. Baginda berjalan di belakang para sahabatnya dan bersabda, "Kosongkanlah belakangku untuk malaikat ruhaniyah." Baginda mengendarai unta, kuda, bagal dan keldai yang dihadiahkan oleh sebahagian raja kepadanya. Junjungan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengikat batu mengalas perutnya kerana lapar, padahal kunci-kunci perbendaharaan bumi telah dikurnia kepadanya. Gunung Ganang merayunya untuk menjadi emas baginya, namun baginda menolak. Baginda menyedikitkan hal-hal keduniaan. Dirinya memulai salam kepada orang yang bertemu dengannya. Baginda memanjangkan solat Jumaat dan memendekkan khutbahnya. Baginda menjaga hati orang-orang mulia dan menghormati orang-orang yang berkelebihan. Baginda bergurau tetapi tidak mengatakan kecuali yang benar, yang disukai oleh Allah Ta'ala. Petikan tadi telah disunting dari kitab Iqdul Jauhar fi Maulidin Nabiyil Azhar sallallahu alaihi wasallam karya Al-Imam As-Sayyid Ja'far bin Hasan Al-Barzanji Al-Madani radhiyallahu anhu. Dalam tamadun manusia dahulu sekarang ada berbagai-bagai sektor, dan berdasarkan sektor-sektor ini kita faham tentang susun lapisan masyarakat, tahap pembangunan sesebuah masyarakat itu. Sektor pendidikan, sektor militeri, politik, budaya dan sektor ekonomi. Apabila suatu masyarakat itu membangun, pembangunan harus sama-sama, penyamarataan antara sektor-sektor itu. Tak boleh ada keadaan di mana budayanya tinggi tetapi rata-rata masyarakat miskin tegar pula. Jadi dalam budaya pembangunan kita kena pastikan tidak ada miskin tegar dan ada penyamarataan kekayaan dalam masyarakat. Untuk itu kita perlu faham falsafah ekonomi. Kekayaan itu perlu dikongsi bersama dan kita perlu ada celek akal tentang pembinaan kekayaan dan perluasan pendapatan setiap orang. Wadah ilmu sepanjang hari, berkongsi santapan sanubari, pastinya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Imanunah Iman Kami. Ya, betul. Dan terus tonton di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Kita sedang bersama dalam rancangan pengajian ilmu akidah, iaitu rancangan Imanunah Iman Kami bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Aiman Al-Akiti, pensyarah dari Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM. Ya, dan untuk para pendengar ada soalan tentang tajuk petang ini, beriman dengan qada dan qadar, boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404. Dan untuk waktu ini bersama doktor untuk sambungannya, silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, apakah pekerjaan ittirariyah yang bersifat terpaksa seperti wukuk, jatuh? Kita jalan-jalan tergelincir jatuh. Kita tak niat, tapi dia berlaku. Dia terjadi kepada kita. Ini adalah ketentuan Allah SWT juga. Qada dan qadar. Ada kadarnya kita tengah ni tiba-tiba sakit perut. Tak tahu kenapa. Ittirariyah. Orang datang dari belakang. Contoh dia. Terkejut. Kita pun melatah. Contoh dia kan. Itu adalah yang dipanggil dengan iaitu ittirariyah. Jadi dia bukan pilihan. Dia terjadi. Kerana seperti itu. Jadi hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi qada dan qadar, ini adalah iman. Kita beriman semua perbuatan tadi, ikhtiyariyah, pilihan, ataupun yang ittirariyah, terpaksa, dia adalah wujud kerana kehendak Allah, yang mana Allah SWT dah tahu sejak azali. Itu yang kita terangkan sebelum ni. Allah SWT ada ilmu, dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Sama ada wajibat, seperti Allah SWT tahu dia Esa, tahu dia itu maha mendengar, dan lain-lain. Atau mustahilat, Allah SWT tahu yang Allah SWT itu tidak ada dua, tidak ada sekutu baginya. Atau jaizat, segala sesuatu yang boleh ada, boleh tak ada, seperti alam dan seisinya. So harus bagi Allah untuk menciptakan Adam atau selain daripada Adam. Boleh je Allah memilih untuk tidak mencipta fulan bin fulan? Boleh. Tapi bila Allah dah tahu fulan bin fulan itu akan dicipta, pada waktu bila dia akan lahir, pada waktu bila dia akan ada, waktu bila dia mati dan semuanya, Allah dah tahu sejak azali. Tahu tanpa ada permulaan. Maksud sedia tahu. Bila dia sedia tahu, berarti apa yang terjadi itu sudah berada dalam pengetahuan Allah. Dan tentulah juga apa yang Allah tahu ini adalah kehendak Allah sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tak mungkin Allah tahu tapi Allah tak beriradah, tak berkehendak pada perkara tersebut terjadi. Kan? Berarti Allah terpaksalah benda itu terjadi. Dia tak ada pilihan. Allah tak ada iradah. Itu mesti jadi macam tu. Sebab dia memilih macam tu. Benda itu seperti itu. Tak betul lah tu. Tak betul. Kerana apa? Kerana Allah dah tahu dan Allah berkehendak sesuai dengan ilmu Allah SWT. Bezanya, contoh dia Abu Lahab. Abu Lahab ini mati dalam kekufuran. Quran dah sebut. Jelas. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Okey. Cuma Allah SWT dah tahu dan Allah SWT berkehendak. Tapi Allah SWT nak ke kekufuran? Dia yang buat Abu Lahab mati kufur? Bukan macam tu. Dia berkehendak, dia tahu dan dia iradah berkehendak untuk Abu Lahab ini mati dalam kekufuran. Tapi dia tidak meredai Abu Lahab. Boleh ke dia tak meredai Abu Lahab? Kenapa tak boleh? Abu Lahab itu makhluknya. Dia buat apa yang dia kehendaki terhadap makhluknya. Ibarat kita lah ada barang. Beli handphone mahal-mahal. Kan? Tapi orang yang beli handphone mahal-mahal ni, harta dia lagi banyak. Contoh dia. So dia nak buat apa dengan handphone yang mahal tu, terserah dia lah. Kalau kita yang miskin ni, tak ada fulus ni, contoh dia, beli handphone baru berapa ribu, terjatuh dah nangis.
Kalau nampak orang yang pergi lempar handphone mahal-mahal, kita kata dia tu zalim. Dah pembaziran. Banyak harta, mentang-mentang banyak harta, boleh nak membazir pula. Tapi di sisi dia, duit aku terserah akulah. Bahasa dia, orang tersebut. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang memiliki makhluk ini sekaliannya. So, apa dia nak buat dengan makhluk ini adalah murni kehendaknya. Kita tidak ada istilah bagi Allah itu zalim. Jelas dalam Al-Quran. Allah SWT apa yang diperbuat, dibuat. Tak ada istilah bagi dia zalim. Tu. Perbuatan hamba sekarang. Jadi kita dah terangkan itu asas. Lalu apa beza dia dengan Jabariyah, Ustaz? Tadi Ustaz kata Jabariyah. Beza. Kalau Asy'ariyah tu Jabariyah sampai dia mencuri, berzina dan lain-lain, dia kata ni bukan aku buat, ini Allah yang buat. Dia menisbahkan pekerjaan yang berlaku ini dipanggil dengan sifat kuasa yang sedia ada, qadimah. Berarti Allah lah. Itu tak boleh lah. Kita tak boleh kata macam tu. Yang buat itu Allah jadikan kita berbuat. Lebih kurang macam tu. Ini Allah jadikan. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Itu Quran dia. Allah khalaqakum, Allah mencipta kalian semua. Wa ma ta'malun, dan apa yang kalian perbuat. Yang kalian perbuat. Okey. Lalu idza kana su'alun. Perbuatan hamba. Idza kana Allah Ta'ala huwal khaliq li jami'i af'alil ibad. Afala yakunu al-'abdu hina idzin majburun fi jami'i af'alihi wal majburu la yastahiqqu ath-thawaba wal iqaba. Bermaksud soalan, apabila Allah SWT itu yang menciptakan segala perbuatan hamba, apakah tidak bererti bahawa hamba pada waktu itu dipaksa dalam melakukan segala perbuatannya? Jabariyah lah maksud dia. Sedangkan orang yang dipaksa itu tidak berhak untuk mendapatkan pahala atau siksaan. Ini pertanyaannya. Jawapan, kalla tu bahkan tidak. La yakunul abdu majburan lianna lahu iradatan juz'iyatan yaqdiru ala sarfiha ila janibil khairi wa ila janibil syarri. Lahu aqlun yumayyizu bihi bainahuma. Fa iza sarafa iradatahu ila al-khairi dhahara dhalika al-khair alladhi aradahu wa uthiba alayhi lidhuhurihi ala yadihi wa ta'alluqi iradatihi al-juz'iyyati bihi. Wa in sarafaha ila janibil syarri ظهر ذلك الشر وعوقب عليه لظهوره على يده وتعلق إرادته جزئية يعني به. Okey, maksud dia apa? Bahkan tidak. Hamba tidak dipaksa dalam melakukan perbuatannya kerana dia juga mempunyai kehendak, dipanggil dengan iradah juz'iyah. Ini dalam mazhab Maturidi dipanggil dengan iradah juz'iyah yang dapat digunakan untuk mengalihkan perbuatannya ke arah kebaikan. Dialihkan kepada arah kebaikan atau keburukan. Dan dia mempunyai akal untuk membezakan antara yang baik dan yang buruk. Okey. Maka apabila kehendak itu dialihkan ke arah kebaikan, maka zahirlah kebaikan yang dikehendakinya itu. Ini. Dan dia diberi pahala kerana zahirnya perkara tersebut pada dirinya dan kerana adanya hubungan antara kehendak juz'i, iaitu iradah juz'iyahnya tadi, dengan kebaikan yang dikehendakinya itu. Baik. InsyaAllah kita akan sambung setelah ini. Ya, insya-Allah. Terima kasih doktor atas pencerahan, dan untuk waktu ini kita berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Untuk anda boleh hantarkan soalan, pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 011-2904-004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Berehat seketika pada waktu ini, kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Maka dengan sebab rahmat yang melimpah-limpah dari Allah kepadamu wahai Muhammad, engkau telah bersikap lemah lembut kepada mereka, yakni sahabat-sahabat dan pengikutmu. Dan kalaulah engkau bersikap kasar lagi keras hati, tentulah mereka lari dari kelilingmu. Oleh itu maafkanlah mereka dan pohonkanlah keampunan bagi mereka dan bermesyuaratlah dengan mereka dalam urusan peperangan dan hal-hal keduniaan. Kemudian apabila engkau telah berazam, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertawakal kepadanya. Sidang pendengar sekalian, ayat ini menjelaskan tentang keindahan peribadi dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bermuamalah dengan para sahabat baginda. Walaupun setelah apa yang berlaku dalam peperangan Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap bersikap lemah lembut dalam pergaulannya. Ini semua adalah dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan sifat baginda sebagai Nabiur Rahmah. Inilah hakikat kesempurnaan seorang pemimpin berjiwa besar dan berakhlak mulia. At-Tabari dalam kitab tarikhnya meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, tiada kelembutan yang lebih disukai Allah daripada kelembutan seorang pemimpin, dan tiada kejahilan yang lebih dimurkai Allah daripada kejahilan seorang pemimpin. Seterusnya Allah menyatakan akibatnya jika baginda bersikap kasar dan keras, nescaya baginda tidak akan didekati oleh para sahabat. Ini jelas membuktikan bahawa secara tabiinya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan insan itu akan lebih mudah tertarik kepada akhlak yang lembut lagi sopan. Sebaliknya akan menjauhkan diri dari insan yang bersikap kasar dan bengis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Allah Subhanahu wa taala agar memaafkan kesalahan para sahabat, memohon keampunan buat mereka dan sentiasa bermusyawarah, iaitu mengambil pandangan para sahabat dalam hal-hal berkaitan kehidupan. Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, tiada seorang pun yang kulihat sering bermusyawarah melebihi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu kita menyaksikan dalam sirah baginda banyak situasi yang membuktikan betapa baginda mempraktikkan musyawarah dalam keputusan yang diambil. Ini menunjukkan kepentingan syura dan musyawarah. Kerana setelah sesuatu diputuskan, maka hanya tinggal bertawakal kepada Allah dan menyerahkan segalanya kepadanya. Pastinya ia membawa kepada keberkatan. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Aku takut kutu buku di depan Kaabahmu. IKIM memberi anda lagu nasyid yang mengisi jiwa. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Istiqamah Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini, destinasi IKIM masih bersama anda untuk rancangan Imanunah Iman Kami. Ya, betul. Dan terus kita nak membawakan perkongsian kita ini juga di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Kita berada di rancangan pengajian ilmu akidah bersama rancangan Imanunah Iman Kami dengan tetamu kita Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Aiman Al-Akiti, pensyarah dari Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM. Ya, betul. Dan masih membicarakan tentang topik petang ini, beriman dengan qada dan qadar. Ya, silakan doktor untuk sambungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya muallif berkata, sekiranya kehendaknya itu dialihkan ke arah keburukan. Dia dialihkan kepada arah keburukan. Dia nak dibuat yang buruk. Kan? Maka zahirlah keburukan yang dikehendakinya itu. Berlakulah keburukan tersebut. Dan dia akan diseksa. Maka dia akan diseksa kerana adanya keburukan yang zahir pada dirinya itu dan kerana adanya hubungan antara kehendak juz'i atau iradah juz'iyahnya
dan keburukan yang dikehendakinya itu. Jadi maksud daripada penjelasan ni macam mana? Kenapa kita tak kata Jabariyah aja Ustaz? Qada dan qadar ahli sunnah ni. Beza. Kerana di sisi ahli sunnah wal jamaah, manusia juga ada diberi kasab. Kalau menurut mazhab Asy'ariyah dipanggil kasab, yang Allah anugerahkan kepada dia. Kalau mazhab Maturidi dipanggil iradah juz'iyah, kehendak yang sebangsa juz'i tadi, kehendak yang juzuk, di mana dia juga ada akal dengan kehendak tadi yang dia boleh menimbang. Berhadapan dengan satu situasi di mana ini baik, ini buruk. Hati dia nak pergi mana? Aku buat buruk lah. Maka dia dapat dosa lah. Aku nak buat baik lah. Maka dia dapat pahala lah. Hakikatnya Allah dah tahu sejak azali. Kan? Allah menentukan sejak azali. Berkehendak. Tapi manusia bila benda tu berlaku pada diri dia, kan? Dia memilih baik dan buruk. Ini pilihan baik dan buruk inilah yang menyebabkan dia akan disiksa atau dia akan direward sesuai dengan kehendak dia, pilihan dia. Kita panggil kasab dia. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Dalam surah Al-Baqarah 2 yang ayat terakhir tersebut, mana Rasul itu menjelaskan tu. Menjelaskan bahawa manusia ini la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat, dan lain menunjukkan bahawa apa dia pilih. Dia pilih nak buat yang buruk, itu yang dia kena tu. Dia pilih nak buat baik, itu yang dia dapat reward. Walau bagaimanapun, of course, semuanya adalah tergantung Allah Subhanahu Wa Taala. Dia buat dosa, Allah nak ampunkan dia, Allah ampunkan dia. Kalau dia buat pahala, Allah nak reward dia, Allah reward dia. Allah tak nak reward dia, hak Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikat ni. Jadi apa gunanya Ustaz? Kita ni, apa gunanya? Kita hamba Allah. Kita serahkan kepada Allah. Kita buat yang terbaik dengan harapan kita menjadi hamba Allah yang soleh dan mendapatkan kebahagiaan abadi di akhirat kelak. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tak ditanya apa dia buat. Kita yang akan dipertanya. Ustaz, tak zalim ke tu? Tak. Kenapa zalim pula? Kan kita ni makhluk dia. Kita ni makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Suka hati Allah lah Allah nak buat apa kepada kita. Ni. Cuma kita punya safety net di dalam ahli sunnah jemaah dia tu lah. Kita tak tahu masa depan kita. Tahu. So tuan-tuan nak jadi orang beriman atau orang tidak beriman? Nak jadi orang yang soleh atau orang yang tak soleh? Kita susah lah. Boleh, bukan tak boleh. Allah SWT most merciful. Yes. Maha pemurah. Tapi kalau kita pilih, contoh dia, kita pilih untuk berada pada dalam api neraka, memang betul-betul lah neraka. Na'udzubillah min zalik lah. Tu orang jahil lah milih macam tu. Buat apa? Kita nak pilih kita termasuk ahli syurga. Banyak soalan Syafiq. Okey, insya-Allah kita sambung lagi perbahasan ni pada minggu hadapan. InsyaAllah. Ya, bagaimana Mona dengan kita punya platform untuk bertanya dengan soalan? Ya, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media, boleh tinggalkan soalan anda di ruang komen. Ya, betul. Terus kita nak ke Facebook Live kita, ada sahabat kita ni Rashid bertanya, doktor, bagaimana nak mengenali qada mubram dan juga mu'allaq, doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hendak mengenali qada mubram dan mu'allaq. Jadi maksud qada yang mubram tu adalah yang ditetapkan terpaksa untuk jadi seperti itu. Kan? Mu'allaq ni dia macam ni. Jadi Allah SWT ilmunya yang qadim tidak berubah. Dia maha mengetahui dan dia maha berkehendak. Dalam ilmunya yang qadim, Allah berkehendak menulis satu situasi. Di Lauh Mahfuz contohnya, menulis bahawa fulan ini dia akan jadi macam ni atau macam ni.
Dia boleh A atau dia boleh B, nasib dia dalam kes ini. Kalau dia pilih untuk berdoa, berusaha, dia akan dapat A. Kalau dia memilih untuk tidak berusaha, tidak berdoa, dia akan pilih B. Dia macam itu, nama dia mu'allaq. Sebab itu dalam kitab Tauhid atau kitab Jawharatut Tauhid, salah satu kitab yang pernah kita bacakan lama dulu di Radio IKIM, pada kita buat daurah, dalam itu dia ada istilah ad-du'a yanfa'u. Doa ini memberi manfaat. Sebab itu kita jangan berhenti doa. Siapa tahu yang kita berdoa itu takdir mu'allaq, yang dengan berkat doa Allah kurniakan kita dapat yang kita kehendaki atau yang baik. Khairu makhtarallah. Segala satu yang terbaik adalah apa yang Allah SWT pilih. Itu kita kena pegang benda tu. Itu yang kita ada solat istikharah. Solat istikharah tu bukan kita solat Allah berikan kita satu ilham mimpi contoh dia, bukan. Jadi sebenarnya istikharah itu kita tak tahu nak kahwin dengan fulan ke tak nak kahwin dengan fulan ni. Ini soalan dia lah paling mudah. Kita solat istikharah, kita serahkan kepada Allah apa yang terbaik yang jadi. Ini adalah ketentuan Allah. Sekali tak jadi kahwin, itu yang terbaik. Jangan mengkufuri. Jangan, kenapa tak dia cinta aku tak dibalas. Tak. Jangan macam tu. Kiwatinya, jadi kahwin, berarti itu yang terbaik lah. Tak semestinya Ustaz, lepas kahwin tu ada je yang cerai. Ya, berarti Allah tentukan seperti itu. Itu maksud dia. Jadi, macam mana nak tahu? Kita tak dapat tahulah. Kita buatlah yang terbaik. Itulah jawapannya. InsyaAllah yang bertanya. Okey, Syed. Seterusnya soalan yang kita dapat, Doktor. Perkataan yang baik daripada Tuhan, yang buruk dari diri kita. Betul ke, Doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Memang hakikatnya baik buruk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita pegang. Akan tetapi kadang kita ceramah, kita kata yang baik datang daripada Allah, yang buruk daripada saya juga. Contoh dia. Itu bukan salah. Betul juga. Dari sisi apa? Kena tengok sisi pandang dia. Iaitu di dalam kitab Kashifatus Sajah, Syarah Safinatul Najah, Syekh Nawawi Al-Jawi kata, Syekh Nawawi Banten, dia kata apa? Kita tak boleh mensandarkan kepada Allah benda yang buruk. Ta'adduban kerana beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi maksud dia apa? Ya, betul lah ada kejadian sesuatu yang negatif terjadi, yang buruk terjadi. Ini perbuatan Allah. Allah yang buat macam ni. Tak boleh. Na'udzubillah min zalik. Baik buruk memang datang daripada Allah. Tapi kita jangan sandarkan perkara buruk kepada Allah. Ta'aduban kerana beradab kepada Allah. Maka kursi atau meja penceramah yang kata yang buruk datang daripada saya, itu hakikatnya untuk dengan tujuan beradab kepada Allah. Lebih baik dia tambahlah. Hakikat pun segala sesuatu datang daripada Allah. Itu lagi sempurnalah. InsyaAllah. Baik. Okey. Seterusnya, ada yang bertanya juga, Doktor. Di akhirat nanti, adakah kita boleh menuntut pahala ke atas amalan yang orang pernah melarang kita membuatnya dan kita kembali menuntut daripadanya, Doktor? Hakikatnya, apapun kezaliman yang terjadi di dunia ini boleh dituntut di akhirat nanti. Kita panggil hak Bani Adam, hak Nabi Adam, hak anak turun Adam. Hukuk adamiyah. Boleh pada hakikatnya. Tapi of course kita tak tahu nasib kita di akhirat kelak, di padang mahsyar kelak. Apakah Allah SWT hak yang kita sepatutnya dapat itu akan mendapatkannya? Mungkin kerana kita pun banyak dosa, sehingga kan hak yang kita dapat patut dapat pun, kalau dapat pun tak dapat. Begitulah lebih kurang. Kalau dapat pun hakikatnya tak langsai. Contoh dia. Jadi benda tersebut asasnya ia, tapi kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita di dunia ini cuba sedaya upaya menjadi orang yang terbaik dan yang sebaik mungkin. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Ya. Okey. Mungkin satu lagi soalan, Doktor? Ada satu. Boleh lagi. Okey. Boleh. Sebagai cuba habiskan sahabat-sahabat kita yang hantar soalan juga, baru kita dapat juga di sini. Ada yang bertanya, Doktor, kalau ada orang membuat perkara tak baik ataupun macam bersamun bersenjata dan kita melawan orang itu menyebabkan kematian, adakah kita juga berdosa, Doktor?
ada orang samun bersenjata, kita lawan, dia mati. Kan contoh dia. Berdosa ke tak berdosa, itu namanya self defense. Kita mempertahankan diri kita, harta kita, nyawa kita, maka tidaklah. Iaitu tidaklah berdosa kerana kita menjaga diri kita. Yang disebut dosa ini adalah al-qatlu bil amdi, membunuh dengan sengaja. Ini yang nanti ada qisas dia, ada hudud dia dan lain-lain. Ada hudud dia. So kalau ada kisah dia, kalau al-qatlu bi ghairil amdi bilal amdi, iaitu tanpa ada niat, macam tak sengaja, diat dia macam mana pun adalah perbahasan dia. Jadi kita kena faham perbezaan. Kalau kes ini dia self defense, dia nak defend diri dia. Itu tak ada masalah, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih doktor atas pencerahan. Dan untuk waktu ini doktor tinggal sedikit masa lagi untuk kesimpulan dan kata-kata akhir. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kesimpulan yang dapat saya kongsikan pada petang hari ini adalah rukun iman yang terakhir, iaitu al-imanu bil qada'i wal qadari. Beriman dengan qada' qadar, khairihi wa syarrihi, yang baik atau yang buruk, semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kerana kita tidak tahu, kita usaha yang terbaik dengan harapan apa yang jadi, apa yang kita tercatat dalam amal kita adalah yang baik-baik sahaja. InsyaAllah saya iktifakkan pengajian ini saya sekian. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Terima kasih doktor atas perkongsian dalam rancangan Imanuna Iman Kami di setiap hari Khamis petang, okey. Dan juga nak ucapkan terima kasih kepada sahabat kita juga, Mona. Ya, betul. Sahabat kita pendengar yang menghantar soalan, dan insya-Allah soalan semua kita akan bawa ke minggu hadapan. Ada banyak soalan sebenarnya. Dan untuk waktu ini kita akan kembali insya-Allah bersama doktor untuk minggu hadapan. Dan untuk para pendengar, terus setia bersama kami Destinasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Pohon kehadrat Allah, ya Allah, pimpinlah hati, pimpinlah lidah, pimpinlah telinga, pimpinlah rasa kami, pimpinlah pandangan kami sehingga kami dapat bercakap, memahami, bertepatan dengan apa yang Engkau inginkan, ya Allah. Kerana kita sebagai seorang hamba, kita beribadah bukan kerana apa yang kita suka. Kita buat ialah apa yang Allah suka. Dan oleh kerana kadang-kadang kejahilan kita inilah yang kadang-kadang buta mata kita untuk melihat sebenarnya apa yang Allah suka. Dan kerana itulah kita sering derhaka pada Allah, dan kita kadang-kadang mementingkan diri kita sendiri, tidak lagi mengutamakan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya diikim. Pengumuman azan maghrib ini dibawakan khas oleh Yayasan Izak Irhatin. Apabila seseorang anak Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan dengannya, dan anak soleh yang mendoakan untuk